Saya takut saya kena serangan jantung ataupun saya kena stroke. Saya takut saya tumbang. Saya dulu tersilap langkah. Saya ceramah tanpa belas kasihan. Saya kasar. Saya hentam orang. Duduk saya kena santau. Dan kita pun merasa sedih Ustaz Azhar. Bila ada orang yang menipu kita. Saya ni walaupun Ustaz tapi lah tak sebut disangkakan. Kita dah hubungi pihak polis. Jadi macam rasa Macam renyam rasa merenyang. Tapi kita tak nak garu. Dia tak terasa gatal. Dia jadi macam satu benda melekat kat muka kita ni yang cakar muka kita. Ustaz Kazim Ilyas berkongsi mengenai kesilapan sewaktu zaman muda dan mendedahkan keadaan terkininya. Selain itu, beliau juga sudah meminta nasihat polis selepas hampir ditipu hidup-hidup. Saya tadi didatangi oleh pegawai-pegawai daripada Institut Penyelidikan Kesihatan Malaysia menziarahi saya dan membuat pelbagai ujian terhadap saya, dan insya-Allah kita akan mendapat jawapan sedikit lagi. 24 jam tak tidur. Bayangkan saya tak boleh shut down mata saya, tak boleh shut down pemikiran saya, kerjanya jaga saja. Saya takut saya kena serangan jantung ataupun saya kena stroke kerana tidak boleh tidurnya ni. Setakat ni alhamdulillah saya boleh buat kerja lagi dalam kesibukan. Saya takut saya tumbang. Saya tak sihat. Dan kita pun merasa sedih Ustaz Azhar. Bila ada orang yang menipu kita, orang yang scammer yang datang jumpa kita, konon-kononnya nak bagi 1 juta euro. Dia kata Ustaz tak payah mengajar dah, tak payah ceramah dah. 1 juta euro ni boleh ditebuskan dalam tempoh sebulan, convert kepada duit Malaysia, Ustaz dapat dalam 4-5 juta. Sampai hati dia bagi duit monopoli pada kita. Sampai hati dia bagi duit juta-juta ria punya ni. Kita ni Ustaz Azhar, saya ni walaupun Ustaz tapi lah tak sebut disangkakan. Walaupun saya tahu itu duit monopoli, walaupun saya tahu itu adalah duit tipu, tapi saya tetap layan mereka. Sebab saya tak nak mereka tu tahu yang saya ni tahu mereka menipu. Saya tetap jamu nasi, bagi makan, layan, nyembang. Walaupun saya tahu bahawa itu adalah penipuan. Jadi kaedah dia senang Ustaz. Nanti dalam sebulan dia kata apa nama tadi? Bond tadi tu 1 juta euro boleh ditunaikan. Jadi kos penunaian ialah 50-70 ribu. Bank in card nanti dapat juta. Saya cuma takut mereka pergi ke sekolah-sekolah agama yang lain. Mereka pergi ke sekolah mahat tahfiz yang lain dan mereka akan scam mahat tahfiz. Dah lah sekolah tahfiz ni tak ada duit. Bayangkan kalau ustaz-ustaz di sekolah-sekolah tadi tak perasan benda ni, dia bank in saja 30 ribu, 40 ribu. 100 ribu. Nak bayar gaji tak cukup, nak makan budak-budak pun tak cukup. Jadi saya nasihatkan kepada orang yang nak scam, janganlah tipu berdosa. Ingat Tuhan, takutlah kepada Allah. Bukan semua orang. Zaman sekarang ni maklumat hanya di ujung jari saja. Kita dah hubungi pihak polis dan kita sedang menunggulah apa nasihat daripada pihak polis pula. Sebab saya tak nak mereka gunakan gambar saya tu tunjuk pada orang lain. Ustaz Kazim pun kami tolong. Saya tak nak itu. Jadi orang akan percaya pula padahal kita tak ada ambil apa bantuan ke apa benda. Tapi kadang-kadang memaksa saya berubat contohnya, padahal saya sakit, saya lelah sangat, saya tak larat dah. Sehari kadang-kadang orang datang ubat saya 3 orang, 3 kumpulan. Jadi kadang-kadang saya lama sakit, datang lagi malam ada, maghrib ada, memang saya tak boleh. Saya penat. Jadi sebab tu kalau ada temu janji dan sebagainya, insya-Allah kita senang urusan. Yang tak ada ni ialah yang tak ada temu janji. Yang ni menimbulkan banyak masalah. Nasihat saya, waktu itu saya muda, saya semangat, saya taruh semacam tak ada kulit-kulit, semuanya isi, semua memang balon je. Tahun 97 terduduk saya kena santau. Itu nasihat saya. Jadi kalau rasa nak mengaji penceramah, mai jumpa saya, ambil masa 2-3 hari, ikut step balik. Saya dulu tersilap langkah, saya ceramah tanpa belas kasihan, saya kasar,
saya hentam orang. Kemudian berceramah pula atas pentas politik. Atas politik pula sebelum naik ceramah tu Ustaz Azhar, ada orang pula, Ustaz, maklum Ustaz, tibai malam ni Ustaz, ada pula tukang perangat pula. Memang kita perangat itu waktu tu kita tengah muda, semangat kan, nak tegakkan negara Islam ni. Kesan dia, tu dia. Kemudian saya susun balik, reshuffle balik, susun balik supaya dakwah kita boleh masuk pada semua tempat, pada semua keadaan, pada semua orang. Alhamdulillah. Tapi saya kerugian lah dengan penyakit, dengan mainan orang dan sebagainya, sebab kesilapan, ya, metodologi dakwah yang salah. Sebab itu bila saya dilantik sebagai pengetua pencetus ummah, pengetua da'i dan sebagainya, saya latih anak-anak muda ni supaya susun balik. Alhamdulillah, saya nampak da'i dan PU nampaklah berhati-hati dalam kuliah mereka. Alhamdulillah. Tadi doktor cek, dia kata mungkin ada cecair saja dalam ni. Nak kata ada gigitan, tidak. Nak kata ada jangkitan, wallahu a'lam. Ini. Okay, ini muka saya sekarang. Di bahagian ini bulu kening dah tinggal separuh. Ini pun bulu kening dah tinggal separuh. Atas ni pun jadi hitam sini kan. Sini mulut kering. Sini ni pecah, ni hitam-hitam semua ni. Cuma pedih ni Ustaz Azhar. Kalau saya tutup lampu, kita pasang dengan torchlight, memang sana luka, sini luka. Jadi itu keadaan terkini lah muka saya. Yang lain-lain saya tak nak tunjuk lah. Itu benda-benda yang di badan ni saya tak mau tunjuk. Tunjuk muka sudah. Di bahagian paha, di bahagian kaki, luka dah kering. Cuma ada 2-3 tompok lagi yang masih lagi basah, yang luka. Cuma yang sakit sekarang ialah bahagian muka dan kaki sebelah kiri akan jadi sakit bila datang sebelah malam. Memang sakit, memang pedih, memang miang. Termasuklah muka tadi, ada orang tanya muka ustaz tu gatal ke? Dia jadi miang. Jadi macam rasa merenyam rasa merenyam, tapi kita tak nak garu. Dia tak terasa gatal, dia jadi macam satu benda melekat kat muka kita ni yang cakar muka kita. Jadi lebih kurang macam tu lah. Rasa tak selesanya. Sebab tu bila saya buat live jadi Ustaz Azhar, kadang saya pekuk macam ni, kadang saya pekuk pasal nak bagi rasa selesa. Hari tu tengah-tengah kuliah saya pergi ambil bedak sejuk, tampas sekejap burger. Dan malam tadi saya ambil Panadol makan untuk menghilangkan benda-benda itu. Jadi ini yang ada. Alhamdulillah, dia siang macam ni okey. Siang macam ni sihat elok. Nampak muka dah kering, cuma dia datang merenyam, datang miang, datang luka di situ. Jadi insya-Allah kita tunggu apa pula jawapan daripada Makmal Kementerian Kesihatan. Dia dah ambil semua tadi, semua sampel-sampel ni dia dah ambil semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada doktor-doktor yang datang tadi. Kita yang buat jahat pada kita pun kita layan, yang menipu kita pun kita bagi makan. Apatah lagi yang datang ziarah nak doa kita, ziarah nak melawat kita, lagi-lagilah kita bagi makan Ustaz Azhar. Saya kata pada Ustaz Azhar, saya kata pada staf kita, jangan kita berkira nak buat kenduri, jangan kita kedekut nak buat kenduri, jamu dia orang makan. Mereka tetamu kita. Berapa ratus, berapa ribu yang nak datang pun kita jamu. Kita tak ada sponsor, kita tak ada yang menajar makan tu. Semua daripada kita semua. Kita tak pernah tanya pun. Berapa caterer minta, kita bayar je. Janji dia orang datang ni bawa pada kita doa, gugurkan dosa-dosa kita ni dengan sebab kita melayan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.